Kasapuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Krisis COVID-19 mengandungi ibrah yang perlu dicontohi, terutamanya melibatkan aktiviti harian. Nabi Muhammad SAW menekankan kepentingan menjaga kebersihan dan mengamalkan batas pergaulan yang bertepatan dengan usaha mencegah penularan COVID-19. Syafiqah Saad ada laporannya. Ya Nabi salam alaika. Pelbagai ajaran dan panduan diajar Rasulullah dalam mendepani penyakit berjangkit yang relevan sepanjang zaman. Pendakwa bebas Hamidah Abdul Razak menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi memerintahkan umatnya agar berhati-hati dan menghindari orang yang dijangkiti. Nabi bersabda, mafhumnya Nabi melarang bahawa orang yang berpenyakit menziarahi datang kepada orang yang sihat. Maksudnya tak nak bagi bercampur dan sebagainya untuk nak elak daripada tersebar luas. Dan seterusnya hadis yang lain yang mana juga disebut Nabi juga melarang kalau kita dengar satu tempat yang ada penyakit berbahaya dan Nabi larang untuk kita masuk tempat tu. Rasulullah menunjukkan bahawa Islam ialah agama praktikal, namun pada masa sama mendidik umatnya untuk berikhtiar mencari solusi, bukan berserah kepada Allah semata-mata. Justeru, walaupun kita tidak sempat bertemu dengan penghulu sekalian Nabi dan Rasul, perjuangan dan pengorbanan baginda tetap diingati. Maulidur Rasul pada tahun ini seharusnya diraikan walaupun caranya berbeza berbanding tahun sebelumnya. Tanpa mengadakan sambutan besar-besaran seperti kebiasaan, tidak bermakna kecintaan terhadap junjungan besar kita tidak dapat dizahirkan. Sebagai tanda manifestasi seorang umat terhadap pemimpin paling agung sepanjang zaman, pengisian program kerohanian bersama keluarga, alunan selawat ke atas baginda juga menyebarluaskan adab dan akhlak yang dizahirkan baginda, mampu mendekatkan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Salam Maulidur Rasul. Syafiqah Saad, laporan JAKIM untuk RTM. Penggiliran ahli Jumaah masjid atau surau perlu dibuat secara seimbang, khususnya lokasi yang padat. Ia bagi memastikan kelancaran pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam usaha mengekang COVID-19. Imam Masjid Negara, Ehsan Muhammad Hosni menegaskan setiap komuniti wajib mematuhi arahan pemerintah ulil amri yang ingin melindungi rakyatnya. Bila mana ada kebersamaan dalam melaksanakan semua arahan-arahan ini, kita patuh dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan juga ulil amri, yang mana ulil amri ini sudah pasti melihat suasana sesuatu keadaan itu qadiyah ialah tertakluk kepada suatu kaedah, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, iaitu urus tadbir pemerintah ke atas rakyat adalah berpandukan kepada maslahah ummah. Pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir pula berharap orang ramai tidak mengambil kesempatan menjadikan SOP sebagai alasan untuk terus melupakan masjid. Jadi kalaulah keadaan ini berpanjangan, sampai setahun, dia dah rasa selesa, semayang di rumah pun okey. Apa masalahnya? Tak payahlah pergi masjid, tak payahlah pergi surau kan. Jadi kita perlu melihat juga, kita bimbang penyebaran penyakit COVID ni, tapi pada masa yang sama kita perlu melihat kepada jangka masa panjang juga, bagaimana kita nak mengimarahkan masjid ini. Kedudukan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebagai peneraju Badan Persediaan Halal Global diperkukuh dengan kelulusan akreditasi ISO IEC 17065-2012. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Halal JAKIM, Bukhari Ma'ahir, pengiktirafan yang diberikan Jabatan Standard Malaysia ini secara tidak langsung memberikan nilai tambah dan meningkatkan keyakinan pemain industri halal antarabangsa. JAKIM kini dikenali sebagai badan persijilan halal yang memenuhi semua keperluan, piawaian dan perundangan bertaraf dunia yang ditetapkan oleh Organisasi Piawaian Antarabangsa ISO.
Kita tak nak kita yang mengeluarkan persetujuan, tetapi orang yang berebut dan mengambil peluang ini daripada luar negara, dan mereka boleh pasarkan produk itu ke seluruh dunia. Maksudnya bila produk berkenaan mendapat persetujuan halal daripada Malaysia, maka produk itu boleh dipasarkan seluruh dunia, kerana dunia mengiktirafkan sijil halal Malaysia ini. Justru tegasnya, pemain-pemain industri di negara ini perlu merebut peluang mendapatkan sijil halal. Ia mampu membuka peluang lebih besar untuk produk Muslim melangkah lebih jauh ke pasaran global. Bagi pihak industri halal di Malaysia, insya-Allah kami akan teruskan berusaha kami untuk mempertingkatkan lagi tahap pengurusan halal dan pengeluaran produk halal, dan terus bekerjasama dengan pihak JAKIM bagi mencapai status hub halal global seiring dengan aspirasi negara. Paparan tersebut mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Salam Maulidur Rasul dari kami, Unit Berita Ehwal Semasa JAKIM. Kembali ke Angkasa Puri untuk lebih banyak perkembangan semasa negeri-negeri. Assalamualaikum.